Start your computation. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azura binti Muhammad Syari, ID DEM 0821125. Kami daripada Grup 20 telah memilih tema perkahwinan, iaitu perkahwinan suku kaum Bajau di Sabah. Beberapa elemen yang akan kami bentangkan iaitu bermula dengan pengenalan. Kaum Bajau adalah kaum pribumi Sabah yang kedua terbesar selepas kaum Kadazan Dusun. Berdasarkan kajian, orang Bajau di Sabah boleh diklasifikasikan kepada dua kelompok, iaitu kelompok Bajau di pantai barat dan kelompok Bajau di pantai timur. Manakala di sebelah pantai barat, mereka dikenali sebagai Bajau Samar. Umumnya, kaum ini tinggal di kawasan pantai dan bekerja sebagai nelayan di pantai, sungai, malah di kawasan pulau-pulau yang berdekatan dengan penempatan mereka. Selain itu, segelintir daripada mereka yang mendapatkan rezeki dengan bekerja sebagai petani di tepi laut atau tasik dan pengumpul hasil-hasil laut. Suku kaum Bajau memasuki kawasan pantai barat Sabah bermula dari Kudat ke kawasan pedalaman. Pada dasarnya, gelaran Samar sinonim dengan gelaran kaum Bajau. Suku kaum ini memasuki Borneo melalui kawasan Kota Belud dan Kudat. Kaum Bajau kemudian telah berlayar melalui pesisiran pantai Borneo dan membuka perkampungan awal di Kota Belud. Oleh itu, adat istiadat perkahwinan asli Bajau Pantai Barat dapat dilihat melalui adat istiadat perkahwinan Bajau Kota Belud. Seterusnya, sejarah perkembangan. Perkahwinan kaum Bajau di daerah Kota Belud, bahagian pantai barat Sabah, mempunyai sedikit persamaan dengan orang Melayu di semenanjung Malaysia. Hal ini mungkin disebabkan oleh sejarah asal-usul Bajau yang dipercayai dari Johor suatu ketika dahulu. Kaum ini sangat mementingkan pelaksanaan setiap upacara dalam adat istiadat perkahwinan mereka yang melibatkan 7 peringkat utama, iaitu dimulai upacara tilau-tilau dan mendo, diikuti dengan seruan, norong, mandi badak, nikah, ngendo dan ngedede. Ketujuh-tujuh peringkat ini merupakan adat istiadat perkahwinan Bajau yang diamalkan dari dahulu yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang masyarakat ini. Upacara ini selalu dilakukan mengikut tuntutan adat dan agama. Oleh itu, adat istiadat perkahwinan Bajau banyak dipengaruhi oleh budaya turun-temurun dan agama Islam. Hai, saya Nur Fazlina Alisha binti Abdullah dari DEM 021053, batch 25A. Tajuk saya pada hari ini adalah tentang ciri-ciri perkahwinan kaum Bajau. Antara ciri-ciri perkahwinan kaum Bajau ialah tilau-tilau. Ibu bapa memilih gadis untuk dijadikan menantu. Bila telah dikenal pasti, persiapan bagi tilau-tilau ataupun merisik akan segera diatur. Sebaik saja risikan, ibu bapa akan menanyakan latar belakang si gadis kerana masyarakat Bajau mementingkan zuriat. Kedua, seruan. Majlis seruan atau bertunang diadakan di rumah pihak perempuan dan tempoh bertunang serta tarikh perkahwinan akan dibincangkan. Seterusnya, mereka sangat teliti dalam hal memilih bulan serta tarikh perkahwinan. Yang ketiga, selepas itu adalah upacara norong, iaitu majlis menghantar ataupun menghantar berian daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan. Dalam acara ini, tarikh perkahwinan ditetapkan. Terdapat 2 jenis norong yang dibuat, pertama ketika dalam tempoh 3 bulan, manakala yang kedua dalam masa 3 sehingga sehari sebelum majlis perkahwinan. Selepas itu, mandi bedak. Acara mandi bedak atau malam berinai diadakan sebelum majlis dan nikah bersanding. Bedak dilumurkan di seluruh badan pengantin bagi membuang kotoran. Hanya ahli keluarga terdekat dibenarkan hadir. Selain itu, yang terakhir, ngandong, ngando dan ngendede. Selepas majlis perkahwinan ialah upacara ngando, iaitu menjemput pengantin perempuan ke rumah keluarga pihak lelaki. Pengantin perempuan perlu membasuh kaki sebagai tanda menyucikan diri kerana sah menjadi ahli keluarga lelaki. Selepas itu, acara ngedede pula dilaksanakan, iaitu menghantar semula kedua-dua pengantin ke rumah pengantin perempuan. Pengantin diberi hadiah seperti peralatan dapur, peralatan tidur dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazani binti Muhammad Isyam, DEM 0921-021. Saya akan menerangkan apa itu simbol ataupun makna perkembangan bagi perkahwinan kaum Bajau di Sabah. Simbol ataupun makna bagi kaum Sabah ialah bagi kaum Bajau, mereka lebih mempercayai
perkahwinan yang bersifat monogami daripada poligami. Dalam perkahwinan bajau, kebanyakan perkahwinan berlaku antara kaum kerabat mereka sendiri. Hal ini kerana mereka amat percaya bahawa perkahwinan sesama kaum kerabat sendiri lebih menjamin perkembangan zuriat mereka. Mereka percaya bahawa perkahwinan tidak boleh dilakukan dengan sambil lewat, sebaliknya dilaksanakan dengan turutan adat dan agama. Suatu ketika dahulu, majlis perkahwinan bajau berlangsung selama 1 hari 1 malam. Sebaliknya, pada ketika ini, majlis berlangsung selama 2 hari 1 malam. Pada hari pertama, majlis disambut meriah pada waktu petang dan malam. Sambutan ini disambut secara maglami-glami atau dimasukkan beramai-ramai. Dalam majlis ini, kaum kerabat dan tetamu akan berkumpul untuk menjamu selera bagi memperingati nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia dan menyaksikan beberapa jenis hiburan yang disediakan oleh pihak pengantin perempuan. Upacara akan dimulakan dengan pukulan titik dialog, iaitu pukulan tanggunggol khas. Biasanya pukulan itu dibuat pada pukul 5 pagi sebelum subuh bagi mengingatkan penduduk setempat akan majlis perkahwinan mereka, serta identifikasi etnik masyarakat di Sabah menerusi manifestasi dan signifikasi simbol serta objek yang diaplikasikan dalam kehidupan berbudaya masyarakat adalah intipati makalah ini. Penelitian bersifat kualitatif berkenaan mengaplikasikan teknik pengapatan dan temubual dalam selain kaedah kepustakaan bertujangkan perspektif komunikasi, khususnya komunikasi bukan lisan, penulis mendeskripsikan dan mensignifikasikan makna fungsi dan kepentingan simbol serta aktifat terhadap 3 etnik peribumi Sabah, iaitu Dusun, Bajau dan Murut. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fazlina Lisha binti Abdullah dari DEM 0921-053 batch 25A. Tajuk saya pada hari ini adalah impak keunikan perkahwinan kaum bajau kepada negara kita, iaitu kesan keunikan perkahwinan bajau ini adalah bentuk keharmonian pada kaum tersebut, kerana keunikan perkahwinan kaum bajau terlihat sempurna dan saling berbagi rasa pada hari tersebut. Ini merupakan perkara yang amat penting bagi mengeratkan lagi silaturahim sesama kaum. Kaum bajau mempunyai keistimewaan yang luar biasa pada adat perkahwinan mereka, iaitu pengantin lelaki sama sekali tidak boleh hadiri rumah pengantin perempuan sebelum pasangan itu sah bersatu. Adat perkahwinan kaum bajau memberikan nama yang baik kepada negara Malaysia kita kerana keunikan kaum yang berbeza dengan yang lain. Ini akan menjadikan negara Malaysia adalah negara yang paling unik dan maju kerana mempunyai negeri-negeri yang unik dan berbagai kaum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Intan Ariana binti Masdura daripada DEM 0721-199. Cara memelihara adat istiadat perkahwinan ialah mengakaskan adat perkahwinan mengikut kaum masing-masing sebagai undang-undang supaya dapat mengetahui adat istiadat agama yang berbeza. Selain itu, dapat menghormati adat perkahwinan berbeza kaum. Hal ini kerana di Malaysia mempunyai pelbagai kaum, iaitu Cina, Melayu, India dan Bajau serta lain-lain. Seterusnya, kerajaan dapat mewujudkan satu topik adat istiadat perkahwinan yang berbeza kaum di Malaysia sebagai pendidikan yang formal. Dengan topik itu, pelajar dapat mengetahui lebih lanjut tentang kaum di Malaysia. Pihak kerajaan juga perlu mengadakan kempen dan pertunjukan demo adat istiadat perkahwinan di Malaysia kepada masyarakat umum supaya saling bertolak ansur sekiranya seseorang mengadakan majlis perkahwinan yang berbeza adatnya. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh mewajibkan untuk pengunjung yang ingin ke majlis perkahwinan perlulah memakai baju adat istiadat supaya dipandang manis oleh orang lain. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan untuk mengambil beberapa gambar atau video bagi dipaparkan kepada masyarakat umum serta dapat menaja beberapa majlis adat perkahwinan bagi kaum bajau pada peringkat negeri kerana kaum bajau mempunyai keunikan adat perkahwinan yang berbeza antara kebanyakan kaum yang lain. Selamat sejahtera kepada Profesor dan rakan sekalian. Nama saya adalah Jiwitan anak lelaki S. Tulasidas dan nombor ID saya adalah DEM 0821-056.
Hari ini saya akan bercakap tentang langkah-langkah untuk memelihara adat perkahwinan Bajau di Sarawak dari segi masyarakat. Sebagai langkah awal, ibu bapa hendaklah mengajar anak-anak sejak kecil tentang kepentingan mewariskan adat perkahwinan tradisional kepada mereka. Pepatah seperti bentuk seperti kek telah menjelaskan kepentingan peranan ibu bapa dalam pembesaran anak-anak. Sebagai contoh, jika ibu bapa menghadiri majlis perkahwinan adik-beradik bertradisional, mereka boleh mengambil peluang untuk mengajar anak-anak keunikan dan kepentingan meneruskan amal perkahwinan tradisional pada masa hadapan. Selain itu, masyarakat dapat mempertahankan kebiasaan pernikahan secara besar-besaran dengan mengundang orang lain dan melibatkan generasi muda untuk mengkomunikasikan kebiasaan pernikahan ini kepada mereka. Sebagai efek positif, orang-orang dari etnis yang berbeza dapat dengan mudah belajar bagaimana menikah, adat dan budaya. Selain itu, langkah ini dapat menumbuhkan hubungan persahabatan antara orang-orang yang berbeza etnis. Langkah seterusnya adalah pihak yang berkuasa hendaklah menggunakan platform media massa sebagai alat yang canggih untuk menyedarkan masyarakat terhadap adat perkahwinan Bajau di Sarawak. Usaha ini dilihat sukar kerana kebebasan sosial media yang menjadi asbab masyarakat kita mengeksplorasi hiburan atau seni budaya asing untuk tontonan masing-masing. Maka, pihak berkuasa wajar mengambil kesempatan yang sama untuk menyajikan filem, drama, sketsa ataupun iklan yang berkaitan dengan seni budaya adat perkahwinan Bajau di Sarawak. Kesimpulannya, adat perkahwinan ini sangat penting kerana adat melambangkan corak sesuatu bangsa yang juga menunjukkan bahawa setiap bangsa mempunyai perbezaan, dan perbezaan ini menunjukkan kepada dunia luar bahawa negara kita mempunyai bangsa yang berbeza hidup bersama. Adat perkahwinan etnik ini amat penting untuk dikekalkan dan terus diamalkan oleh masyarakat Bajau. Ini bagi mengekalkan kesinambungan tradisi dan identiti sebuah bangsa. Melalui adat resam, sesuatu bangsa juga kita dapat melihat keunikan sesuatu bangsa. Pendek kata, adat perkahwinan perlu dihormati sebagai sesuatu yang bernilai dalam kehidupan bermasyarakat masa kini. Walaupun beberapa adat perkahwinan di negara ini agak mundur, adat ini harus diteruskan dan berakar umbi dalam negara ini. Akhirnya, adat perkahwinan ini juga memberikan identiti kaum dan etnik.